Tapi apapun, Datuk Yang Tua, persoalan yang ingin saya ketengahkan adalah sama dengan persoalan yang dibangkitkan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia minggu lalu, iaitu kenapa spektrum yang dikhususkan untuk 5G ini diberi kepada syarikat bernama DNB dan bukan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM. Ini adalah satu kejanggalan dan satu perkara yang luar biasa kalau dibandingkan dengan semua spektrum yang telah dianugerahkan sebelum ini, yang mana dengan penganugerahannya kepada syarikat-syarikat telekomunikasi, kerajaan Malaysia mampu mengumpulkan dana yang besar untuk digunakan setiap tahun. Malangnya dengan keputusan untuk bukan sahaja menganugerahkan spektrum 5G kepada DNB, malah dengan menghalang spektrum lain daripada dibangunkan untuk dilengkapi dengan teknologi 5G, dia seperti menutup semua kawasan tak boleh tanam padi, hanya tanam padi di tanah dia sahaja. Tempat lain semua tak boleh tanam. Walhal kalau kita lihat sebelum ini, dari 2G boleh naik ke 3G. Dari 3G boleh naik ke 4G. Tapi dari 4G tak boleh naik ke 5G. Saya nak tanya dengan Menteri, kenapa diputuskan buat cara ini? Walhal di negara-negara lain, kita lihat dengan memberi ruang yang lebih banyak, penggunaan spektrum memang kita tahu penggunaan spektrum ini juga akan memberi kesan kepada kelajuan dan juga capaian 5G itu. Tapi itu adalah soalan yang perlu ditanya. Kerana ini akan mendatangkan kesan jangka masa panjang kepada pengguna-pengguna perkhidmatan telekomunikasi. Jadi itu persoalan pertama yang ingin saya bangkitkan. Kedua, kenapa dipilih satu entiti untuk melaksanakan bagi seluruh negara? Kalau kita lihat sebelum ini, ya, ada disebut bahawa dengan menggunakan satu syarikat, DNB sahaja, syarikat pelaksanaan 5G ini boleh lebih cepat kalau dibandingkan dengan syarikat-syarikat telekomunikasi dulu yang telah melancarkan 3G, 4G begitu lambat. Tapi kita lihat daripada satu artikel dalam The Edge yang mengatakan 4G telah dilaksanakan dalam masa 4 tahun dan by the end of 2020 dengan izin, ia telah mencakupi capaian 92% negara kita. Berbanding dengan 3G yang bermula pada tahun 2003, mengambil masa 8 tahun dan hanya pada tahun 2013 merangkumi 85% capaian seluruh negara. Ini bermaksud dengan 4G sendiri telah menampakkan peningkatan yang baik. Jadi apakah sebenarnya motif di sebalik pemilihan DNB untuk melaksanakan 5G ini? Dan apa sebenarnya yang akan berlaku? Datuk Yang Tua, adakah Datuk Yang Tua tahu ataupun sedar dengan memberi 5G kepada satu syarikat, adakah itu bermaksud sekiranya ada 6G, maka DNB jugalah yang akan laksana? Jika ada 7G, adakah DNB juga yang akan laksana? Apa yang akan berlaku kepada semua pelaburan yang telah dibuat oleh syarikat-syarikat telekomunikasi yang jumlahnya berbilion? Apakah yang akan berlaku kepada pemilik tapak-tapak